Salam sejahtera kepada Dr. Nurul Ashikin Muda dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya dan ahli kumpulan akan membentangkan kerja khusus kita yang bertajuk Perbandingan Sistem Kekayaan dalam Agama Kristian dengan Zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang penting sepanjang keseluruhan sejarah keberadaannya dalam kehidupan Muslim. Zakat dibayar oleh golongan yang kaya dan akan diagihkan kepada golongan miskin, dan proses pengagihan zakat diharapkan mencapai tahap optimum kepada asnaf zakat. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui perbezaan dan persamaan sumbangan sistem kekayaan Kristian dengan zakat. Analisis perbandingan telah pun dilakukan untuk melihat persamaan dan perbezaan di antara keduanya, terutama yang dengan asas undang-undang formal operasional, sistem pengurusan dan pentadbiran, sumbangan dalam mengatasi kefakiran dan kemiskinan, serta cabaran-cabaran yang dihadapi kedua institusi tersebut. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Dalam seksyen 3.0, saya akan menjelaskan tentang tinjauan literatur dalam kajian mengenai perbandingan sistem pengurusan kekayaan agama Kristian dan sistem zakat. Tinjauan literatur dituliskan berdasarkan objektif penulisan dan sumber rujukan yang digunakan oleh pengkaji ialah buku, e-book, berita online, laman sesawang, YouTube, dan blogspot. Salah satu sumber rujukan tersebut ialah seperti laman sesawang, iaitu laman sesawang Ihsan dan Islam yang menguraikan perbezaan pemberian zakat dalam Islam dan sedekah dalam Kristen. Antara aspek perbezaan tersebut ialah tujuan menderma, golongan masyarakat yang layak mendapat derma, dan kebaikan menderma. Salah satu aspek perbezaan tersebut ialah tujuan menderma. Dalam Islam, zakat bertujuan untuk melengkapkan ibadah puasa, manakala dalam Kristian, sedekah bertujuan untuk mengingati kasih Allah yang membantu rakyat berdosa dan miskin. Dari segi persamaan pula, pengkaji mendapati tiada penulisan yang menjelaskan tentang persamaan di antara sistem pengurusan kekayaan agama Kristian dan sistem zakat. Oleh itu, persamaan umum yang dapat dinyatakan ialah pengumpulan wang untuk dihantar kepada pusat institusi masing-masing, di mana sedekah bagi Kristian disatukan di gereja. Bagi Islam pula, zakat disatukan di pusat institusi zakat. Hasil kajian yang dibincangkan menunjukkan zakat dapat melengkapkan ibadah puasa kerana sama seperti solat fardu, iaitu mencukupkan apa yang kurang. Namun begitu, sesetengah individu bersedekah kepada golongan yang bukan asnaf dan menganggap sedekah tersebut sebagai zakat. Hal ini menyebabkan ibadah puasa mereka tidak sempurna. Yang kedua ialah sedekah dapat mengingati kasih kalimah Allah dengan beri diiringi dengan riak ceria serta murah hati. Hal ini kerana sedekah yang baik ialah secara sukarela dan bertujuan untuk membalas cinta Tuhan. Kesimpulan daripada tinjauan literatur ini, pengkaji mendapati terdapat jurang dalam kajiannya, iaitu perbincangan dan penulisan mengenai perbezaan dan persamaan masih kurang, dan kebanyakan rujukan bukan berasaskan maklumat terkini. Pengkaji juga berharap semoga usaha menghimpunkan semua perbezaan dan persamaan yang ada dapat membantu kajian yang akan datang. Keseluruhan struktur penulisan ialah berasaskan format disertasi, iaitu berpandukan rujukan asal dan objektif penulisan kajian ini serta berdasarkan penilaian kritikal terhadap literatur tersebut. Seterusnya adalah kajian lepas tentang sistem zakat dengan sistem pengurusan kewangan Kristen. Antara kajian lepas tentang sistem zakat adalah seperti Tanik Ahmad dan Hairul Nizam Wahid. Mereka memperkatakan bahawa perspektif tentang agihan zakat akan memengaruhi sikap kepatuhan pembayar zakat. Manakala Muhammad Ali, Hairul Nizam dan Nur Ghani, mereka juga mengatakan bahawa membuktikan tingkat kesedaran zakat. Selain itu, Muhammad Faizul Ibrahim, dia juga memperkatakan bahawa sistem pengurusan zakat di Malaysia telah mengalami perubahan yang besar. Di samping itu, Hairul Nizam Wahid juga memperkatakan bahawa keberkesanan kutipan dan agihan zakat amat bergantung kepada sistem pengurusan oleh institusi zakat itu sendiri. Tambahan pula,
Zainobidin dan Kamil Muhammad Idris juga mendapati bahawa dimensi sikap pekerja Muslim mempunyai pengaruh terhadap kesungguhan menunaikan ibadat zakat. Di samping itu, adalah kajian lepas tentang sistem pengurusan kewangan Kristian. Menurut Malehi 3.10, dia berkatakan bahawa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pemberdalahan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkat-tingkat langit dan mencuraikan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Salam sejahtera kepada Dr. Nurullah Syikin, muda dan semua. Nama saya Teresa Losini. Saya akan membentangkan metodologi ilham sebagai kaedah penghasilan ilmu. Metodologi merupakan satu kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu mengikut disiplin yang teratur. Selain itu, metodologi kajian juga boleh digunakan bagi memastikan objektif kajian dapat dicapai berdasarkan daftar dan dipercayai. Seterusnya adalah instrumen kajian. Dalam kajian ini, kami menggunakan kaedah data sekunder untuk mengumpulkan maklumat tentang tajuk kertas projek. Data sekunder adalah data yang diperoleh daripada pihak lain, tidak secara langsung diperolehi oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Seterusnya, data sekunder juga adalah data yang telah sedia ada atau idea yang diperolehi daripada mana-mana sumber yang digunakan semula untuk dibuat kajian dan data tambahan yang diperolehi daripada sumber bertulis. Tambahan pula, data sekunder adalah data yang diperolehi daripada sumber luaran seperti surat khabar, majalah, jurnal, artikel, buku, internet dan sebagainya. Nama saya Tan Chen Seng, matriks number PG20110333. Sekarang saya akan membentangkan dapatan penulisan berdasarkan 3 objektif. Objektif pertama, mengkaji perbandingan di antara sistem zakat dan sistem kekayaan agama Kristian. Zakat berasal daripada perkataan Arab iaitu al-zakat yang membawa maksud suci, rahmat, berkat, berkembang, subur, bertambah dan sedekah. Zakat diberikan kepada mereka yang memerlukannya iaitu 8 golongan asnaf iaitu fakir, miskin, amir, mualaf, al-gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Manakala bagi sistem kekayaan agama Kristian pula, mereka mengamalkan sistem kekayaan mereka iaitu persepuluhan dan persembahan. Itu adalah satu amalan sedekah yang diwajib kepada ahli jemaat gereja dan mereka akan menggunakan wang ini bagi memperbaiki gereja dan membayar kos utility gereja. Objektif kedua iaitu mengkaji isu semasa zakat. Dalam berita meteran telah dilaporkan pada 20 April 2020, Lembaga Zakat Selangor LZS menjangkakan bilangan asnaf akan meningkat di Selangor sehingga penghujung tahun. Bagi menenangi situasi ini, LZS akan melihat semula bantuan yang disediakan di samping pihak kutipan yang menjalankan program memastikan kutipan akan mencapai sasaran. Pada tahun ini, LZS telah mengagikan bantuan zakat kepada penerima asnaf iaitu asnaf fakir, miskin dan mualaf di seluruh Selangor. Tujuan untuk membantu golongan penerima asnaf ini membuat persiapan awal untuk menyambut kedatangan Ramadan dan Hari Raya pada tahun ini.
Bagi objektif ketiga, iaitu menjelaskan perbezaan dan bersamaan antara sistem zakat dengan sistem kekayaan agama Kristian, sumber wang yang diperoleh daripada kedua-dua sistem adalah lebih kurang sama, iaitu daripada penganut masing-masing, iaitu sistem zakat adalah penganut Islam dan sistem kekayaan agama Kristian adalah penganut Kristian. Sumbangan akan diberi kepada 8 golongan asnaf dalam sistem zakat dan sumbangan akan diberi kepada kaki tangan yang menguruskan gereja dalam sistem kekayaan agama Kristian. Pihak yang menguruskan sumbangan adalah kaki tangan agensi zakat, manakala sistem kekayaan agama Kristen pula, pihak yang menguruskan sumbangan adalah pengurus peniaga gereja. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kajian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan antara sistem kekayaan dalam agama Kristian dengan zakat. Ciri-ciri yang dikaji adalah berdasarkan konsep, cara pengagihan dan pengurusan serta pihak yang berkaitan dalam sistem tersebut. Kajian ini juga terdapat konsep kedua-dua sistem tersebut adalah berbeza. Di samping itu, perbezaan antara kedua-dua sistem ini adalah pengagihan dan pengurusan. Dalam sistem zakat, zakat merupakan sebuah pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Bagi sistem kekayaan agama Kristian, sumbangan akan diikuti oleh pihak gereja daripada penganutnya dan mereka akan menggunakan wang bagi memperbaiki gereja dan membayar kos utiliti gereja. Sebaliknya, kajian ini juga terdapat persamaan antara kedua-dua sistem ini, iaitu pengumpulan wang adalah daripada penganutnya. Melalui kajian ini, terdapat perbandingan antara sistem kekayaan agama Kristian dengan zakat dan ciri-cirinya jauh berbeza. Bukan itu sahaja, terdapat juga kekurangan persamaan antara sistem kekayaan dalam agama Kristian dengan sistem zakat. Kedua-dua sistem tersebut telah mempunyai banyak ciri yang tersendiri. Sekian, terima kasih.